Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bang Openg serta rombongan dari Sarawak tiba di Singapura pada tengah hari Ahad untuk menyertai delegasi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kunjungan rasmi pertamanya ke negara itu sejak dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Setibanya Datuk Seri Anwar ke Singapura pada Isnin, beliau mempengerusikan pramesyuarat bersama pegawai-pegawai Malaysia yang lain di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Singapura bagi membincangkan perkara berkaitan hubungan dua hala untuk dikemukakan dalam kunjungan hormat kepada Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dan pada itu, Premier Sarawak turut hadir ke pramesyuarat tersebut untuk memberi taklimat kepada Perdana Menteri mengenai hal-hal berkaitan kerjasama ekonomi antara Sarawak dengan Singapura, khususnya berkenaan ekspor tenaga boleh diperbarui dan juga perdagangan karbon. Beliau kemudiannya menyertai kunjungan hormat Datuk Seri Anwar kepada Presiden Singapura Halimah Yacob. Manakala pada petang Isnin, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut bersama barisan pemimpin Malaysia yang lain untuk menemui diaspora Malaysia di negara Republik itu dalam jamuan minum petang bertempat di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Singapura. Kementerian Luar Negeri dalam satu kenyataan media semalam memberitahu Datuk Seri Anwar melawat ke Republik itu atas jemputan Lee Hsien Loong. Antara rombongan dari Sarawak yang menyertai delegasi Perdana Menteri itu ialah Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaiha Narawi dan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki. Sementara itu, suasana sambutan Majlis Cinta Rasul di Masjid Darul Hana Jalan Patingan telah dimeriahkan dengan kehadiran ratusan penduduk dari dalam dan luar kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Satok pada Sabtu. Majlis disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof dan juga disertai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok merangkap Ketua Cawangan Parti Pesaka Bumi Putra PBB Satok Datuk Ibrahim Baki. Turut mengimarahkan suasana majlis, ulama terkenal dari Indonesia Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid juga memberi ceramah agama selesai solat jemaah maghrib. Hadir sama Temenggong Bahagian Kuching Datu Helmi Muhammad Gol dan Timbalan Datuk Bandar Majlis Madaya Kuching Selatan MBKS merangkap Timbalan Ketua Cawangan PBB Satok Hilmi Osman. Berita seterusnya, kawasan utara Sarawak akan terus dimajukan sebagai usaha meningkatkan kualiti hidup masyarakat tempatan. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Kerajaan Sarawak akan memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur termasuk jalan raya dan jabatan. Katanya salah satu projek jalan yang akan dimulakan pada tahun ini ialah Lebuh Raya Pesisir Utara yang mana ia telah mendapat persetujuan daripada Kerajaan Brunei. Jelasnya lagi, Sarawak Sabah Link Road juga dilaksanakan di mana fasa pertama sudah dalam pembinaan, manakala jalan yang menghubungkan terus ke sempadan Sarawak Indonesia turut dalam perancangan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa melakukan kunjungan rumah terbuka sebenar Tahun Baru Cina di sekitar Limbang pada Ahad. Datuk Amar Wang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak menambah, pembangunan kemudahan asas seperti bekalan elektrik juga dalam pelaksanaan dengan daerah Limbang dan Lawas kini sedang dihubungkan ke grid elektrik utama. Selain itu, katanya liputan telekomunikasi dan bekalan air turut akan diperluaskan ke kawasan luar bandar untuk memberi kemudahan kepada rakyat setempat. Ujarnya lagi, Kerajaan Sarawak juga akan memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur pendidikan, kesihatan, pelancongan, premis perniagaan serta kemudahan-kemudahan lain. Dengan ini, Datuk Amar Wang Tengah yakin kawasan utara Sarawak akan dapat menarik minat lebih ramai pelabur sama ada dari dalam maupun luar negara. Beralih ke perkembangan di Lunduk, dengan golongan wanita di negara ini digesa untuk sentiasa berwaspada dengan ancaman kanser cervix dan kanser payudara dari peringkat awal. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ini kerana berdasarkan statistik risiko kanser payudara adalah 34.1% kes dalam setiap 100,000 orang wanita dalam Malaysia. Menurutnya, bagi kanser cervix pula, wanita berusia 30 tahun ke atas merupakan golongan yang berisiko tinggi dan sering kali menghantui wanita di Malaysia.
Beliau berkata demikian semasa merasmikan program kempen kesedaran kanser serviks reproduktif wanita WK 2023 di Dewan Mahligai Gading Lunduk pada Ahad. Datuk Seri Nancy yang juga ahli Parlimen 1 Bong berkata kementeriannya melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarganegara LPPKN telah melancarkan kempen WK untuk meningkatkan kesedaran di kalangan wanita bagi kepentingan langkah-langkah pencegahan awal untuk mengesan kanser reproduktif wanita. Jelasnya melalui kempen WK ini, wanita golongan B40 khususnya dapat menikmati subsidi bagi menjalani ujian-ujian yang berkaitan dengan langkah pencegahan awal bagi kanser serviks dan kanser payudara. Tambahnya, usaha ini adalah untuk mencapai sasaran global bagi mengekang 100% kanser serviks menjelang tahun 2070. Laporan selanjutnya, Kerajaan Sarawak memperuntukkan dana sebanyak 1.5 bilion ringgit kepada Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap pengerusi GKCDA, Datuk Roland Sagawiin berkata, dana yang disalurkan itu adalah untuk pelbagai pembangunan di 9 konstitusi di bahagian Kuching dan Serian. Menurutnya, antara konstitusi tersebut adalah Tanjung Datu, Opar, Tasik Biru, Serembu, Mambong, Tarat, Tebeduk, Bukit Semuja dan Kedup. Seperti di kawasan yang lain juga, peruntukan yang dianggar untuk digunakan untuk pembangunan ini adalah 1.5 bilion. Dan untuk Greater Kuching, kawasan yang terlibat adalah 9 kawasan adun, iaitu daripada Tanjung Datuk sampai ke Kedup. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Tarat Mini Lab Greater Kuching Coordinator Development Agency di Serian pada Ahad. Dalam pada itu, beliau yang juga adun Tarat memberitahu GKCDA merupakan antara strategi Kerajaan Sarawak untuk mempercepatkan pembangunan di negeri ini, terutamanya melibatkan kawasan bahagian Kuching dan Serian. Sementara itu, katanya penganjuran Mini Lab ini adalah untuk mengumpul idea dan pandangan dalam memastikan usaha yang lebih bersepadu demi pembangunan yang strategik di kawasan Tarat. Peserta Mini Lab ini melibatkan Jabatan Agensi Kerajaan Persekutuan Negeri di bahagian Serian, ahli-ahli majlis, ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua kaum di kawasan Dun Tarat serta Exco Induk Wanita dan Pemuda PBB Cawangan Dun Tarat. Tambah beliau, fokus utama dalam Mini Lab ini adalah pembangunan rakyat dengan para peserta diberi peluang untuk memberi cadangan projek atau program yang sesuai dilaksanakan di Dun Tarat. Lab dimulakan dengan sesi taklimat Introduction of Greater Kuching Coordinated Development Agency oleh Ketua Pegawai Eksekutif GKCDA, Datuk Ik Pahon Joik. Sesi perbincangan dimulakan dengan pembahagian kepada 5 kumpulan bagi mengumpul cadangan projek atau program yang boleh dilaksanakan berdasarkan pembangunan infrastruktur, utiliti dan telekomunikasi, pembangunan pertanian, pembangunan ekonomi bukan pertanian dan pembangunan sosial. Manakala Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitaya telah mengadakan lawatan kerja bagi melihat sendiri beberapa projek di sekitar Ulu Kakus Tatau pada Jumaat. Beliau bersama rombongan memulakan lawatan ke projek Bina Baharu Jalan Rumah Ta'ah yang telah siap dilaksanakan. Difahamkan projek bernilai RM1 juta itu diperuntukkan melalui dana Lembaga Kumpulan Wang Konsesi Hutan LWKKH tahun 2021 dengan skop projek meliputi jalan sepanjang 5.8 km. Seterusnya, Adun Kakus itu meneruskan lawatannya ke rumah Robert Nuing bagi meninjau keadaan jalan di situ. Sekian edisi malam bersama saya Macidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #MyBafakta. Salam UKAS.